Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 AstraZeneca akan membentangkan tajuk kesan negatif aliran pemikiran semasa, yakni Islam liberal, terhadap gaya hidup masa kini. Di sini saya ingin menerangkan tentang latar belakang kajian dan juga masalah kajian. Latar belakang kajian. Secara umumnya, kajian ini membincangkan kesan negatif aliran pemikiran Islam liberal terhadap gaya hidup masa kini. Islam liberal dapat ditarifkan sebagai satu aliran pemikiran yang sebenarnya sudah menyimpang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Boleh dikatakan bahawa Islam liberal ialah aliran pemikiran yang berupaya menyesatkan umat Islam. Seterusnya, masalah kajian. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh kumpulan kami, masalah utama yang dapat dikenal pasti dalam kajian ini ialah kesan negatif aliran pemikiran Islam liberal terhadap gaya hidup masa kini. Aliran pemikiran seperti ini hanya meninggalkan kesan negatif sahaja sama ada terhadap individu, keluarga, masyarakat juga terhadap negara Malaysia, dan perkara ini juga meninggalkan impak negatif yang amat besar dalam semua aspek. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini amat penting untuk memberi info dan juga pendedahan tentang kemunculan pemikiran Islam liberalism terhadap hidup masa kini, khususnya untuk remaja umat Islam. Oleh itu, antara objektif kajian adalah menghuraikan faktor aliran pemikiran liberalism terhadap hidup masa kini. Yang kedua, mengenal pasti kesan aliran pemikiran liberalism terhadap hidup masa kini. Dan yang terakhir, menyelesaikan langkah membendung aliran pemikiran liberalism terhadap hidup masa kini. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian ini memberikan tumpuan kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia yang berumur lingkungan 18 hingga 25 tahun. Hal ini kerana mereka lebih cenderung untuk terpengaruh oleh pemikiran atau ideologi yang baru. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah sorotan literatur. Jurnal Ancaman Pemikiran Islam Liberal kepada Umat Islam di Nusantara. Satu sorotan kajian oleh Wan Ismail Wan Dagang Muhammad Nasir, Masrom Ahmad Syukran Baharudin, Muhammad Ismail Mustari tahun 2015. Antara perkara yang dibincangkan di dalam jurnal ini ialah kesan liberalism terhadap masyarakat setempat. Yang pertama ialah pengasingan agama dalam kehidupan dan penolakan undang-undang Islam dalam masyarakat. Seterusnya ialah jurnal mengenai faktor pengaruh penyebaran pluralism agama di Malaysia, hasil kajian Ernie Elmi Helmi, Kamarudin Saleh, Nur Farhana Abdul Rahman pada tahun 2019. Di dalam jurnal ini membincangkan mengenai faktor penyebaran di Malaysia. Yang pertama melalui teknologi, dan faktor yang kedua ialah hasil jaringan kerjasama antara individu dan juga organisasi di dalam Malaysia dan juga peringkat Asia dan antarabangsa. Assalamualaikum. Bab yang ketiga iaitu metodologi kajian. Pada bab ini kami menggunakan kaedah ataupun bentuk soal selidik dan berlaku di USIM ataupun Universiti Sains Islam Malaysia. Responden juga mestilah daripada pelajar USIM, iaitu seramai 108 pelajar telah mengisi soal selidik ini. Antara sebab kenapa kami memilih pelajar USIM ataupun lebih spesifiknya adalah pelajar universiti adalah untuk mengetahui sejauh mana kesedaran mereka tentang isu liberalism. Dan kami mula edarkan soal selidik ini pada 6 Mei 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan apa itu kaedah penganalisan data. Jadi seperti yang kita tahu, setiap kajian memerlukan metodologi yang mana ia meliputi cara, kaedah dan pendekatan. Ini yang digunakan untuk menyelesaikan sesebuah kajian, yang mana untuk mencapai matlamat dan objektif kajian, supaya kajian itu akan lebih tersusun dan lebih sistematik. Jadi untuk kajian yang kaedah yang kami gunakan dalam kajian ini ialah kaedah kualitatif, yang di mana ia adalah kaedah yang fleksibel, yang mana tidak dapat dijelaskan dengan data yang berdasarkan numerika. Yang kedua adalah pengumpulan data adalah berbentuk pemerhatian, pembacaan dan analisis dokumen, temubual dan soal selidik. Jadi kesimpulannya, metodologi kajian ini adalah penting dalam sebuah kajian untuk menelangkan kaedah yang digunakan ini semasa proses kajian ini dijalankan. Jadi kaedah kualitatif dapat membantu pengkaji untuk menyelesaikan kajian dengan sempurna.
Seterusnya, saya akan menerangkan hasil dapatan kajian mengenai faktor yang mempengaruhi pemikiran liberalisme dalam kalangan pelajar USIM. Berdasarkan kajian kami, majoriti responden sebanyak 62% bersetuju bahawa pengaruh orientalis barat merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemikiran liberalisme. Manakala 24% responden bersetuju bahawa kemajuan teknologi merupakan faktor kedua terbesar yang mempengaruhi pemikiran liberalisme. Dan akhir sekali, sebanyak 14% responden bersetuju bahawa pengaruh golongan Quranisme merupakan faktor yang boleh mempengaruhi aliran pemikiran liberalisme. Seterusnya, langkah untuk membendung aliran pemikiran liberalisme dalam gaya hidup masa kini. Seramai 78.9% responden bersetuju dengan langkah yang pertama, iaitu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam dapat mencegah seseorang itu daripada terjebak dalam aliran pemikiran liberalisme. Seramai 4.9% responden bersetuju dengan langkah yang kedua, itu mengadakan demonstrasi memperjuangkan hak kebebasan beragama. Langkah yang terakhir, seramai 2.4% responden bersetuju dengan langkah menggalakkan umat Islam mendekati ajaran liberalisme. Terakhir ialah implikasi aliran pemikiran liberalisme dalam gaya hidup masa kini. Seramai 95.2% responden bersetuju dengan implikasi yang pertama, iaitu menjadikan umat Islam mendekatkan diri kepada Allah. Implikasi yang kedua iaitu penganut bukan beragama Islam akan mendekati Islam. Pernyataan ini disokong seramai 4.8 responden. Dan yang terakhir, mengakibatkan umat Islam terpesong dari jalan yang benar. Pernyataan ini tidak disokong oleh mana-mana responden. Assalamualaikum, nama Muhammad Syafiq bin Abdul Latif, nombor matrik 1201552. Faktor yang mempengaruhi penyebaran liberalisme yang pertama iaitu penyebaran melalui media massa. Seperti yang kita tahu, media massa adalah ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ialah penyebaran melalui kursus kepimpinan dan juga pengurusan, iaitu Emotional Spiritual Quotient ESQ, kerana terdapat unsur-unsur liberalisme dan juga pluralisme. Yang ketiga, penyebaran melalui badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO seperti Malaysian Interfaith Network. Langkah untuk membendung liberalisme. Yang pertama, cetusan idea daripada golongan ulama dan juga umara. Yang kedua, pendekatan tafakur. Tafakur ialah berfikir berdasarkan ilmu pengetahuan yang seimbang dengan perasaan takut, cinta dan juga tanggungjawab kepada Allah. Yang ketiga ialah pengajian Islam di IPTA yang memberi tekanan terhadap subjek yang memberi pencerahan dan juga yang lebih mendalam tentang liberalisme. Antara implikasi aliran pemikiran liberal semasa terhadap gaya hidup masa kini, yang pertama ialah agama Islam disingkirkan dari sebahagian besar kehidupan dan dilihat sebagai hanya ibadah ritual semata-mata. Ini kerana pemikiran liberal adalah berasaskan kepada pemikiran rasionalisme dan sekularisme. Rasionalisme bermaksud fahaman atau aliran yang berdasarkan idea yang masuk akal, manakala sekularisme bermaksud fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Yang kedua ialah penolakan terhadap undang-undang Islam lahir daripada pemikiran Islam liberal apabila dengan lantang menimbulkan perdebatan idea yang sangat janggal. Yang terakhir ialah kebebasan mentafsirkan teks Al-Quran. Aliran pemikiran liberal ini beranggapan bahawa perlunya proses pemantapan teks Al-Quran untuk dinilai semula. Ini saya akan membentangkan tentang cadangan untuk mengatasi aliran pemikiran Islam liberal. Cadangan pertama, meningkatkan bilangan seminar atau bengkel serantau atau antarabangsa mengenai cabaran Islam liberal di peringkat IPTA atau IPT secara berkala supaya mereka terdedah dengan isu Islam liberal yang dapat membesarkan akidah. Cadangan kedua, penyelarasan penawaran kursus, sukatan pelajaran dan penggunaan bahan bacaan sederhana di peringkat universiti untuk memupuk perpaduan pemikiran di kalangan pelajar Islam. Yang terakhir sekali, tingkatkan aktiviti pengajian di Malaysia bekerjasama dengan universiti awam lain, NGO dan institusi Islam
untuk memastikan usaha mengatasi kesan Islam liberal lebih berjaya. Sekian daripada saya. Akhir sekali, pada hari ini saya akan membentangkan tentang rumusan berkaitan kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Pertama sekali ialah pemikiran liberal berupaya memesongkan Muslim daripada tujuan sebenar kehidupan, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua ialah ideologi liberalism ini memberikan impak negatif terhadap gaya hidup masa kini dari segi akidah, syariah dan tanggapan terhadap agama Islam. Sebagai contoh, terdapat segelintir individu yang beranggapan bahawa agama Islam tidak sesuai untuk diikuti pada waktu kini disebabkan gaya hidup masyarakat yang sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan zaman. Dan yang terakhir ialah semua pihak hendaklah berganding bahu mengambil langkah bagi memendung pemikiran liberal ini daripada kian meluas. Sekian, terima kasih.